Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Ustaz kita nak sambung ayat 45 ke atau Ustaz nak hurai sikit lagi ayat 44 tu? Patut hari ini kita dah ayat 45 sampai 49 kan Ustaz sepatutnya? Ya, 45 sampai 49. Terus. Okey, silakan Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan yang Allah kasihi sekalian. Syukur kita kepada Allah pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi pada minggu ini yang merupakan pertemuan kita siri yang ke-14, pertemuan kita yang ke-14 yang mana kita sudah berada pada ayat 40 lebih seperti yang dimaklumkan oleh Kak Liza sebentar tadi. Kita berada pada ayat yang kita akan masuk pada ayat 45. Ya, ayat 45 ini kumpulan ayatnya adalah ayat 45 sehingga ayat nombor 49. Ya, ayat 45 sehingga ayat nombor 49 ini adalah di antara kumpulan ayat yang berkaitan dengan pengutusan para nabi alaihimussalatu wassalam. Ya, kita sudah ulas sebelum ini peletakan kisah para nabi ini sangat memberikan sangat kita kata memberikan erti yang sangat besar dalam hidup kita sebagai seorang yang beriman. Jadi surah ini suratul Mu'minun. Maka untuk menjadi orang yang beriman, contoh manusia yang terbaik yang kita ikuti adalah para rasul. Dalam masa yang sama, macam mana kita nak beriman kepada Allah, maka guru yang mengajar kepada kita adalah para rasul. Jadi peletakan kisah-kisah para nabi dalam suratul Mu'minin memberikan kepada kita perkaitan yang besar bagaimana nak menjadi orang yang beriman. Kita sedia maklum salah satu daripada rukun iman kita adalah beriman kepada para rasul. Kalau kita solat sekalipun, kalau kita buat
6 sifat orang beriman pada awal-awal ayat yang kita ceritakan, tapi kita tidak beriman kepada para rasul, maka sudah tentu amal kita itu akan tertolak. Pagi ini kita akan bincang dua rasul, iaitu Nabi Musa, Nabi Harun dan juga Nabi Isa. Tapi kita pergi terlebih dahulu kepada kisah Nabi Musa alaihi salam dan kisah saudara Nabi Musa iaitu Harun alaihi salatu wassalam, ayat 45 sehingga ayat nombor 49. Okey. Nota ini telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada minggu sebelum ini. Okey. Kalau kita perhatikan sebelum kita masuk kepada ayat, okey, cuba perhatikan baik-baik. Okey. Waktu kita baca ayat 23 sampai 30 kisah Nabi Nuh, okey. Waktu kita baca kisah Nabi Nuh dulu, Allah sebut nabi tu secara spesifik, iaitu Nabi Nuh. Betul? Ayat 31 sampai ayat 41, Allah tidak menyebutkan siapakah Nabi itu secara spesifik. Betul tak? Maksudnya kita tak jumpa nama Nabi tu. Kita tak jumpa kan? Pada ayat 31 sampai 41. Walaupun ada nota kita sebut nama kisah Nabi Hud atau Nabi Saleh, tetapi kalau kita baca ayat dia tak disebutkan nama macam Nuh. Kalau macam Nabi Nuh, kita tahulah ada disebut Nuh. Betul? Tapi selepas kisah Nabi Nuh, tidak disebutkan nama Nabi itu secara spesifiknya. Secara jelas tidak ada. Begitu juga pada kumpulan ayat 42 sampai 44. Lagi kita tak jumpa umat Nabi itu, Rasul itu Rasul apa. Kan tidak disebut tentang kisah ada nabi-nabi Allah hantar, umat-umat dia macam mana, tapi tak sebut nama nabi tu secara spesifik. Tetapi masuk saja pada ayat nombor 45, Allah menyebut nama Rasul itu. Faham tak apa yang maksudnya syarat serta jelas kan? Tentunya waktu kita baca ayat 31, kita tak jumpa nama Nabi itu disebutkan. Okey, ayat nombor 42 tak jumpa juga nama Nabi itu disebutkan. Tetapi sampai ayat 45 Allah menyebut nama Nabi itu secara spesifik. Okey, kalau kita tengok contoh, kalau kita buka pada ayat nombor 45, kita akan jumpa nama Nabi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma arsalna Musa. Kita jumpa nama Nabi itu, Musa. Wa akhahu Haruna. Kita jumpa nama Musa dengan Harun. Okey. Pernahkah kita terfikir mengapa Allah Ta'ala tidak menyebutkan nama Nabi-Nabi sebelum ini pada ayat nombor 31 sampai ayat nombor 44? Ada di kalangan para ulama, mereka menyebutkan kenapa Allah sebut nama Musa dengan Harun ni secara spesifik. Kisah mereka ni pula dalam suratul Mu'minun. Kalau kita rujuk ulasan dalam Taqsim Misbah, okey, Pak Khurshihab, beliau mengatakan kerana kisah Musa dengan Harun ni, kita sudah sedia maklum kan, kisah Musa ni merupakan Rasul yang dia menghadapi dakwah yang sangat berat kerana beliau berhadapan dengan Fir'aun. Jadi perjuangan Nabi Musa ni, sejarah hidup dia ini dikaitkan dengan nama
Nabi Musa ini disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-Mu'minun. Kalau sebelum ni Allah sebut umum je. Allah hantar rasul-rasul dekat setiap umat tu, lepas tu rasulnya sampaikan dakwah apa, umatnya memberi reaksi apa. Tetapi masuk kisah Musa, Allah sebut betul namanya di dalam suratul Mu'minun. Okey, kerana apa? Kerana kita semua sudah sedia maklum dalam banyak-banyak rasul yang sangat-sangat menghadapi cabaran yang besar dalam hidupnya adalah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah sebut nama Nabi Isa selepas tu. Kenapa Nabi Isa Allah Ta'ala sebut juga? Nanti kita akan kaitkan dengan kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, saya harap tuan-tuan dah jelas ya. Okey, suara saya boleh didengar dengan baik kan? Boleh ya? Boleh, jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah, jazakillah. Okey, jom kita terus kepada kisah Nabi Allah Musa dan kisah Nabi Allah Harun alaihi wassalatu wassalam. Okey. Dalam siri ini, saya tidak bercadang untuk mengupas secara terperinci panjang lebar kisah Nabi Musa dan Harun. Kenapa? Kerana kita ada satu slot pengisian setiap Sabtu malam Ahad. Ya, Sabtu malam Ahad jam 9 suku memang kita ada pengisian khusus tentang kronologi kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu saya tak beri nota tambahan macam nota tambahan kisah Nabi Nuh sebelum ini. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut kisah Nabi Musa, nak tahu dengan lebih lanjut kisah Nabi Harun, sila ikuti kelas setiap hari Sabtu malam Ahad jam 9 suku malam. Kalau saya nak bagikan notanya sangat panjang. Sangat panjang. Dan sekarang pun kita dah sampai kepada siri yang ke-30. Kisah Nabi Musa ni dia akan makan sampai 40 siri lebih. Jadi kisahnya panjang. Jadi saya tidak bercadang untuk kupas panjang lebar kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Harun ini. Cuma saya nak paparkan maklumat ringkas saja. Kalau kita nak mengetahui kisah Nabi Musa ni, kita boleh merujuk kepada fasa-fasa kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, saya tunjukkan secara ringkas. Okey. Tuan-tuan dan perempuan nanti boleh dapatkan kisah Nabi Musa ni ada nota dia. Ada satu link khusus nota kisah Nabi Musa. Ambillah nota dalam tu. Kita akan dapat mengetahui tentang latar belakang kisah Nabi Musa. Kita baca. Okey. Cuma saya tak mahu menyebut latar belakang. Cuma kita nak sebut dia punya fasa-fasa dia. Okey. Ini nota-nota yang awal-awal. Okey. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun ni, tuan-tuan dan perempuan boleh lihat fasa ini. Ini fasa dia. Jadi kalau nak belajar kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun, okey, tuan-tuan kena tahu fasa yang ini. Okey, kalau kita merujuk dalam buku kitab karangan Syekh Salah, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seperti yang saya paparkan ini. Okey, nota saya paparkan ni nampak tak? Nampak tak? Nampak Ustaz, jelas. Jelas, alhamdulillah. Okey. Kalau nak tanya macam mana nak dapat nota ni? Okey, saya minta kalau rakan-rakan yang boleh kongsikan link Google Drive nota Nabi Allah Musa. Tolong masukkan. Kalau siapa yang ada Telegram Akademi Tadabbur tu nanti tolong ambil link kat situ. Tolong masukkan. Okey. Kisah Nabi Musa kalau nak faham, okey, antara kitab yang
sangat baik kita berujuk adalah kitab Al-Qasasu Al-Qurani seperti saya paparkan. Saya letak gambar kitab kat sini kan. Dalam kitab tu saya solah dia menyusun mengikut fasa. Kalau fasa pertama daripada Nabi Musa ni lahir sampai dia dilantik menjadi Nabi. Okey. Lepas tu fasa yang kedua, Nabi Musa dengan Nabi Harun berhadapan dengan Firaun. Okey. Selepas selesai kisah dengan Firaun, masuk fasa ketiga, Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Setelah Firaun ditenggelamkan. Dia ada fasa-fasa dia. Lepas kisah Bani Israel, masuk fasa keempat, kisah Nabi Musa secara khusus Bani Israel dia bawa dalam dua fasa. Ketika mana Nabi Musa bawa Bani Israel keluar daripada Mesir, lepas tu kisah Firaun tenggelam, lepas tu fasa keempat Nabi Musa bersama Bani Israel lah, panjang cerita dia bersama Bani Israel. Okey, jadi dua fasa ni ikut saya solah dia nak kongsi tentang bagaimana zaman waktu Nabi Musa mengendalikan Bani Israel. Okey, Bani Israel. Inilah yang sedang kita pelajari sekarang dalam siri-siri kronologi kisah Nabi Musa. Okey. Lepas tu fasa yang terakhir kehidupan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Habislah. Lepas kisah Nabi Musa dengan Khidir, maka tamatlah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Ada satu lagi buku, dia berbeza susunannya, dia pecahkan lagi. Cuba tengok satu lagi. Okey. Buku yang kedua, iaitu kitab yang kedua, karangan Al-Ustaz Dr. Hasan Fadil Abbas. Kalau kita kat sini dalam bukunya Qasasul Quranul Karim, okey, beliau susun ada 6 fasa. Kalau beliau beza sikit. Okey, fasa pertama, saya dalam kuliah bersiri kronologi kisah Nabi Musa ni, memang saya gunakan yang 6 fasa ni. Jadi saya sebut kat awal-awal pada tuan perempuan ya. Okey, jadi tuan-tuan perempuan ambil perhatian. Okey. Ni Syahira kongsi yang mana ni? Syahira kongsi Google Drive yang apa ni? Nabi Musa ya? Okey. Okey, kejap Okey. Sekejap. Okey. Tuan-tuan nampak tak saya tunjukkan link ni. Nampak kan? Nampak tak kalau jadi Nabi Musa ya? Nampak Ustaz. Nanti dekat link dekat dalam ruangan chat di dalam Zoom ya. Di ruangan chat di dalam Zoom, nanti dekat dalam tu dia nampak kisah Nabi Musa ni, nota-nota dia. Kadang-kadang dimasukkan siri, kadang dimasukkan tarikh. Ni ada banyak kisah dia, so ambil kat dalam tu. Ya, okey. Saya izinkan tuan-tuan merujuk dan nota tersebut. Ni adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkan dia. Okey. Jadi kita kembali kepada tajuk tadi. Okey, kisah Nabi Musa ni kalau kita nak faham dia, inilah yang paling terbaiklah yang boleh kita gunakan. Kita boleh kisah Nabi Musa ni kita boleh bincangkan dia melalui 6 fasa lah. Kalau fasa pertama, kisah Nabi Musa dia lahir sampai dia naik umur matang. Saya jelaskan sikit masa saya ambil. Okey, kalau fasa 1 ni akan masuk kisah yang macam mana mak dia letakkan dia di dalam peti kotak kayu tu dalam tabut sampai ke istana, sampailah Nabi Musa membesar dan dalam kisah dia tumbuk lelaki Kibti mati ya. Lepas tu sampai dia berkahwin, ketika mana dia berada di Madian, semua duduk kat fasa nombor 1. Fasa nombor 1. Kalau fasa kedua ni permulaan wahyu, iaitu fasa Nabi Musa dia dah 10 tahun
dia berada dekat Madian, dia nak balik kampung dia, rindu dia nak balik kampung. Kan? Dah lama dia duduk dekat Madian. Jadi on the way dia nak balik ke Mesir tu, Allah Ta'ala panggil dia naik kat gunung Tur Sina, yang kita sebut fasa 2 ni fasa permulaan Nabi Musa dapat wahyu. Nampak tak permulaan dapat wahyu ni? Permulaan dapat wahyu ni maknanya belum lagi dapat kitab Taurat. Belum lagi dapat kitab Taurat. Permulaan wahyu ni maknanya Nabi Musa on the way, dalam perjalanan dia nak balik ke Mesir, dia berkata-kata dengan Allah dekat Gunung Tursina, yang Allah beri dia mukjizat, tongkat bertukar menjadi ular, Allah bagi dia mukjizat tangan yang boleh bertukar mengeluarkan cahaya yang terang. Dekat sini. Kenapa saya terangkan? Kerana ayat yang kita nak baca sekejap lagi ada berkaitan dengan fasa-fasa ni. Kalau dah faham, fasa ni senang nak ikuti ayat kita akan bincangkan sebentar lagi. Fasa kedua ni iaitu fasa Nabi Musa belum lagi dapat kitab Taurat. Cuma waktu ni Allah dah bagi tahu kepada Musa, nanti jumpa Firaun. Pergilah jumpa Firaun. Pada fasa inilah Nabi Musa meminta kepada Allah supaya kalau boleh lantiklah juga Nabi Harun menemani beliau. Itulah fasa kedua. Fasa ketiga adalah fasa Nabi Allah Musa bertemu dengan Firaun, bertemu dengan pembesar-pembesar Firaun, bertemu dengan ahli sihir Firaun, dan akhirnya fasa 3, Firaun pun tenggelam, mati, lemas. Tetapi mayatnya tidak dihilangkan oleh Allah, tetapi mayat Firaun telah terdampar di pinggiran laut. Itu fasa ketiga. Masa fasa ketiga ni juga adalah fasa, maksudnya fasa Firaun matilah. Tentera-tentera dia mati, Haman mati. Lepas matinya watak Firaun dekat sini, barulah Nabi Musa masuk kepada fasa keempat. Fasa keempat ni fasa yang Nabi Musa dia dah berjaya menyeberangi Laut Merah. Maksudnya fasa keempat ni fasa yang tak terlibat lah. Maksudnya watak Firaun dah tak ada. Tapi fasa keempat ni fasa melibatkan juga permulaan dia kaitan dengan Qorun. Qorun. Akhirnya Qorun pun mati tenggelam. Bukan mati tenggelam apa? Bumi telah menenggelam dia ke dalam perut bumi. Ni fasa keempat. Jadi kalau siapa yang mengikuti perbincangan kuliah bersiri setiap satu malam Ahad, kalau boleh tak ada kerja apa-apa tu, ikutlah supaya boleh menguasai kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, kalau dekat fasa 4 ni pada hari kemarin kalau orang utara macam semalam, maknanya hari Sabtu lepas lah, kan? Kita dah tamat kisah patung yang direka cipta oleh As-Samiri. Ni fasa keempat. Jadi kalau tanya dah sampai mana dah kuliah bersiri kronologi kisah Nabi Musa tu, kita masih akan berada pada keempat dulu. Kisah Bani Israel ni panjang. Nanti kalau siapa yang nak tahu kisah Bani Israel, dia kena mula pada kisah Nabi Musa. Ikuti dengan baik. Okey, lepas tu, lepas kisah Nabi Musa ni dengan Bani Israel, kalau fasa kelima, Allah cerita tentang apa nikmat-nikmat yang Allah beri kepada Musa. Dan fasa terakhir sekali, barulah Nabi Musa bersama dengan hamba yang soleh, iaitu Khidir alaihi wassalatu wassalam.
Lepas jumpa Nabi Khidir, barulah Nabi Musa wafat. Panjang kisah Nabi Musa. Dia wafat. Okey. Jelas? Okey. Kalau orang tanya, kenapa kisah Nabi Musa ni banyak diulang di dalam Al-Quranul Karim? Jadi kalau nak tahu surah apa, ayat apa, nanti tengok dekat nota tu. Dekat nota siri 1 tu kita dah sebutkan dah. Ini nama-nama surah dia. Dekat sinilah, kalau paling mudah kat sini. Dekat nota nombor 2 tu ada. Ni, himpunan surah-surah tentang Nabi Musa. Tetapi tengok dekat nota tu, saya telah letakkan surah-surah utama. Kalau fasa pertama, surah apa? Kalau fasa kedua, permulaan wahyu, surah apa? Telah disenaraikan dah. Dengan nombor ayat, dengan nama surah dia. Fasa ketiga, surah apa? Okey, banyak surah dia. Fasa, nampak tak? Yang kita nak belajar ni, dalam surah kita nak belajar Al-Mu'minun fasa keberapa? Tengok sini. Fasa 3. Okey, fasa ketiga. Ada tak suratul Mu'minun? Tengok lagi. Oh, adalah suratul Mu'minun yang kita nak belajar sekarang ni lah. Dekat sini. Inilah fasa dia. Rupa-rupanya, dalam suratul Mu'minun ayat 45-48 yang kita akan belajar sebentar lagi ni, adalah kisah Nabi Musa pada fasa yang keberapa? Fasa yang ketiga. Ni fasa ketiga. Tulis kat sini. Fasa ketiga. Fasa ketiga tu fasa apa? Ini tak ada kaitan dengan COVID ya. Fasa apa. Ini fasa hidup Nabi Musa. Iaitu ketika Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun. Okay, bukan dakwah pada Fir'aun saja. Maknanya termasuklah kepada pembesar Fir'aun. Okey, jelas. Nampak fasa-fasa tu. Okey. Kemudian, nanti tengoklah fasa bersama Bani Israel, surah apa. Dah ada semua dekat nota tu. Nanti rujuk semula. Jadi saya tak mau ulang panjang secara panjang lebar kerana panjang kisah Nabi Musa. Jadi kita terus kepada ayat nombor 45. Okey, ayat 45 sampai ayat berapa? Sampai ayat 49 lah. Ini duduk fasa ke berapa tadi tu? Fasa 3. Fasa 3 tu apa pula fasa-fasa ni Ustaz? Dia tanya. Kena tengok balik nota kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, jom kita bacakan ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Okay, Allah kata kemudian. Kemudian ni bermakna tak lama kemudian selepas kisah Nabi-Nabi, umat-umat yang telah kita cerita pada minggu lepas, Allah Ta'ala pun utus kalah. Siapa dia? Musa, iaitu Nabi apa? Nabi Musa. Bersama siapa? Bersama saudaranya Harun. Okey, cuma kita tak dapat nak pastikan secara mu'tamad Harun ni adik ke abang. Yang ni saya tak ada jawapan yang ditemui. Nak kata adik pun boleh, nak kata abang pun boleh. Yang paling penting dia adik-beradik, senang. Tak tahu. Walaupun ulama tafsir ulah, tapi sebenarnya kita tak tahu sebenarnya. Sebab watak Harun ni, Nabi Allah Harun ni dia muncul, bila tadi ingat tak? Watak Harun ni dia muncul ketika mana Nabi Musa
Allah perintahkan dia pergi jumpa Firaun. Masa itulah yang dia minta kepada Allah supaya dia nak ajak sekali saudaranya Harun. Pada masa tu baru watak Harun ini muncul dalam kisah Nabi Musa. Sebelum tu Allah tak cerita pun kisah Harun. Waktu Nabi Musa duduk dalam peti yang mak dia tu nak letakkan di laut tu, dia dah ada ke belum? Allah tak cerita, betul tak? Jadi kisah Nabi Harun ni kita permulaan dia daripada dia kecil tu Allah tak cerita. Jadi dalam kaedah Quran paling selamat, ya, kita tak tahu nak tentukan Harun ni abang atau adik. Kalau kita kata abang, apa bukti hang kata dia abang? Sedangkan Firaun dia akan bunuh anak lelaki. Maknanya Harun terselamatlah. Betul tak? Kalau kita kata dia adik, apa bukti dia adik pun kita tak tahu juga. Jadi dalam Al-Quran kita panggil apa? Maklumat yang Allah tidak jelaskan, maka lebih selamat kita kata apa? Allah sajalah yang mengetahui. Tapi yang fakta tak boleh tolak, dia adalah apa? Adik beradik. Itu cukup. Kita fahamlah. Okey. Jadi Allah kata kami telah hantar Musa dan saudaranya Harun. Hantar pergi mana? Hantar nak pergi jumpa siapa? Kepada Firaun. Okey. Sebab tu kalau tuan-tuan ikut baca nota yang telah dikongsikan kisah Nabi Musa, tu tak akan tahu macam mana Allah temukan Nabi Musa dengan Firaun. Kita telah pecahkan cerita tu. Mula-mula jumpa Firaun dulu sorang-sorang. Lepas tu Firaun duduk bersama-sama dengan pembesar-pembesar dia. Lepas tu Firaun panggil dia punya ahli sihir dia. Banyak panjang cerita dia. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata ketika Allah hantar Musa dengan Harun, Allah hantar dengan apa? Allah hantar biayatina, membawa ayat-ayat kami. Okey, kalau sebut ayat-ayat kami, maknanya sesuatu yang berfungsi untuk menunjukkan Allah itu berkuasa, menunjukkan Musa dengan Harun ni adalah utusan Allah. Okey, lepas tu Allah tambah wasultanim mubin, dan membawa sekali bukti yang nyata. Okey. Dia dekat sini kalau sekejap kalau kita baca pentafsiran, para ulama mengatakan ayat-ayat kami tu apa? Bukti yang nyata tu apa? Sebenarnya dia ada ayat-ayat kami dikaitan dengan mukjizat. Bukti yang nyata tu menunjukkan bahawa Musa ni dia bukan orang biasa. Orang biasa tu maksudnya dia adalah betul-betul adalah siapa? Adalah utusan Allah. Okey. Kalau kita nak tahu ayat tu ayat apa, Ustaz? Ayat tu ayat apa? Kita kan dok faham ayat, mesti kita ingat ayat Quran kot. Kita faham ayat tu macam ayat wahyu. Ada perkaitan, tapi waktu jumpa Firaun, mana Nabi Musa dia ada dia dapat wahyu Taurat? Belum ada lagi kan? Wahyu Taurat tu dia berlaku selepas kematian Firaun. Jadi dia bawa wahyu lah. Dia bawa wahyu dari Allah. Yang wahyu dari Allah tu yang Nabi Musa duduk cakap tu lah, dia ni siapa, Harun tu siapa, dia datang buat apa, yang dia ajak dakwah dia tu bersama dengan mukjizat dia. Okey, mari kita baca ulasan Ibnu Katsir dulu. Okey, kita tengok Ibnu Katsir ni dia nak cakap apa tentang ayat-ayat ni. Okey, kita tengok Ibnu Katsir kata apa.
Okey. Kalau kita tengok dalam nota tu, Ibnu Katsir rahimahullahu taala alaih, dia kata Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa dia telah mengutuskan Musa alaihi salam dengan 9 ayat. 9 ayat tu maknanya mukjizat. Okey. Yang 9 ayat. Kenapa Ibnu Katsir kata 9? Dalam ayat ni Tuhan tak kata 9. Tuhan hanya kata plural, bilangan banyak. Ayatina. Ayat kami. Dia umum. Okey, tetapi kalau kita rujuk nasihat Ibnu Katsir kata ada 9 ayat. Ayat ni sebenarnya apa? Ayat ni macam bukti ataupun tanda-tanda. Okey, yang menjelaskan kekuasaan Allah. Okey, ayat-ayat tadi tu fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Okey, apabila dah faham Allah Ta'ala itu berkuasa ke atas sekalian makhluk dia, secara tidak langsung menunjukkan benarnya kenabian Nabi Musa. Okey, kebenaran kenabian Nabi Musa dan kebenaran apa yang Nabi Musa sampaikan adalah daripada Allah. Itu. Jadi apa fungsi Allah Ta'ala hantar ayat-ayat dengan ayat lupa betul lah tak ada kata dia membawa ayat-ayat kami. Maksudnya Nabi Musa ni okey, ketika dia nak ajak Firaun kepada menyembah Allah yang satu, Allah tu bukan Firaun tetapi Allah. Jadi nak membuktikan bahawa Musa cakap ni betul, okey, maka Allah bekalkan dengan apa? Bekalkan dia dengan 9 mukjizat. Okey, 9 mukjizat tu, okey, kalau ikut Ibnu Katsir dia ada beza sedikit. Kalau ikut Ibnu Katsir, 9 mukjizat tu apa? Kalau ikut Ibnu Katsir 9 9 tu dia kata nombor 1 tongkat. Dia kata nombor 1 tongkat. Tongkat tu tongkat yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk melawan ahli Okey. Yang kedua, tangan Nabi Musa, kalau dia seluk dekat saku dia, dekat dalam bawah ketiak dia tu, masuk dalam baju tu, tangan dia akan keluar cahaya putih yang bersinar. Okey. Tongkat dengan tangan ni Nabi Musa dapat waktu bila? Nabi Musa dapat 2 tongkat ini sebenarnya ketika mana Nabi Musa dalam perjalanan nak balik ke Mesir. Yang saya sebut tadi tu. Yang fasa kedua, mula-mula Nabi Musa dia nak dilantik menjadi rasul tu, Allah dah bagi dia 2 mukjizat ni awal-awal dekat dia. Tak lama kemudian dah jumpa Firaun, dah jumpa ahli sihir, okey? Dah lawan ahli sihir, semua dah beriman kan. Lepas tu Firaun ni masih lagi degil. Kaum Firaun dekat Mesir masih lagi degil. Allah hantar 7 perkara lain. Jadi 7 perkara lain tu, pertama apa? Kalau ikutnya Ibnu Katsir, dia kata musim kemarau. Okey. Lepas tu Ibnu Katsir kata laut. Laut tu yang laut terbelah, menenggelamkan Firaun. Itu kalau ikut Ibnu Katsir. Okey. Lepas tu taufan, banjir yang sangat besar. Okey. Lepas tu Allah hantar belalang, kutu, katak dan juga darah. Semua sekali ada berapa? Ada 7 kan? 1, ada 9. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau ikut Ibnu Kathir. Okay, tetapi ada perbezaan lain. Ada sedikit perbezaan di kalangan para ulama lah. Okay, kita tengok dekat ayat ni dulu. Okay, betulkah Ibnu Kathir kata 9? Kita kena tahu. Sebab ini adalah pentafsiran ulama. Ibnu Kathir adalah seorang ulama yang sangat alim dalam bidang tafsir. Tapi kita mengaji, okay, kalau kita nak tahu itu fakta, kisah-kisah Nabi, perlu ada dalil dia. Tak cukup dengan pendapat. Rupa-rupanya ada ayat Quran. Suratul Al-Isra ayat 101. Waktu kita baca Al-Isra ayat 101 ni, kita akan jumpa yang perkataan ayatina ni apa kan? Ayat 45 tadi kata bi ayatina, ayat-ayat kami. Jadi kalau kita baca dekat surah Al-Isra ayat 101, Allah mengatakan walaqad atayna Musa 9 ayatin. Sama tak ayatin dengan ayatina? Sama je lah. Jadi dekat sini Allah tak sebut berapa ayat Allah bagi kat Musa dengan Harun. Tapi dekat surah lain, ayat 101, Allah bagi tahu ada berapa ayat? 9. 9 tu berapa? 9 ayat. 9 ayat tu maknanya 9 bukti. Bukti tu untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa Musa ini memang utusan Allah. Memang Allah hantar. Okey, tapi ayat 101 ni masih lagi umum. 9 ayat tu apa dia? Okey, kita kena rujuk dalam surah lain. 9 ayat tu apa dia? Okey, 2 yang paling utama sekali. 2 yang paling utama sekali berada pada suratul Al-A'raf ayat 107 dengan 108. Kita ambil 2 ayat. Ayat 107 dengan ayat 108 ada 2 mukjizat yang paling utama sekali. Yang Allah beri 2 mukjizat ni ketika Nabi Musa dalam perjalanan balik ke Mesir. 2 tu apa? Yang pertama Allah kata fa'alqa 'asahu fa idza hiya su'banun mubin. Musa pun mencampakkan tongkatnya. Nampak tak? Tongkatnya, asahu, tongkatnya. Okey? Tiba-tiba tongkat dia tu bertukar menjadi su'banun mubinun, seekor ular yang nyata. Bayangkan tongkat yang asalnya daripada kayu, tapi kayu tu tiba-tiba jadi ular yang jelas nampak dia adalah ular yang besar. Ini mukjizat pertama. Kita nak kupas yang 9 tadi tu, kita nak tengok mana rujukan ayat Quran dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan dia iaitu Musa mengeluarkan tangannya. Mukjizat kedua dia adalah tangannya, tiba-tiba tangannya menjadi apa? Baydha, menjadi putih, bersinar-sinar bagi orang yang melihat. Itu mukjizat yang keberapa? Yang kedua. Jelas dah? Okey, betul. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 7. Tinggal lagi 7 daripada 9 tadi. Yang 7 tu kami boleh rujuk dalam surah apa? Ada rujukan dia. Suratul Al-A'raf ayat 130 dan bukan sampai dan. Maksudnya ayat 130 digabung dengan ayat 135. Surah apa?
Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Okey. Kita tengok dulu ayat 130. Apa ayat yang Allah bekalkan kepada Musa dengan Harun ni? Allah kata, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. Dekat sini. بِالسِّنِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan siapa? Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau. Inilah yang ketiga, musim kemarau. Dia panggil bisini. Lepas tu hak lain yang mana satu? Wa naqthim minas thamarat. Dan Allah juga telah menghantar kepada Nabi Musa tu Musa tu nampak dia kat sini. Sekejap ya. Okey, saya nak kena unmute kan. So depan tak boleh bersuara dah. Okey, lepas tu kekurangan buah-buahan. Nampak tak dekat sini? Dekat ayat Al-A'raf 130 ni ada dua. Pertama apa? Bisinin. So kita jadikan dia nombor 3 boleh ya? Kita jadikan dia nombor 3. Bisinin. Nombor 4 apa? Kekurangan buah-buahan. Ni. Dekat mana dikaitkan dengan mukjizat? Macam mana dikaitkan dengan tanda-tanda? Sebab walaupun musim kemarau berlaku, Firaun tak boleh buat apa-apa. Kalau Firaun tu Tuhan, tolaklah musim kemarau tu. Faham tak maksudnya? Yang boleh menghilangkan musim kemarau itu hanyalah Allah yang satu. Jadi musim kemarau berlaku menunjukkan Firaun tu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia boleh biarkan musim kemarau tu? Begitu juga buah-buahan berlaku tidak keluar hasil. Jadi ada 4. 4 tu maksud dia gabung dengan yang tadi itulah. Okey, so ada 4. Okey, dah jelas? Okey, kita tengok ayat 133 pula. Oh, maafkan saya. Bukan 135. Ya Allah, saya lupa. Itu tolong betulkan. Tuan jangan ikut saya semata-mata tengok ayat dia tu. Ni ayat ni bukan 135 ya. Dia 133. Maafkan saya. Ya. 133. Baiki dekat nota tu. Baiki. 133. Okey. Dah baiki dah. Okey, kita kena laju sikit. Lepas tu bukti yang keberapa tadi? Yang kelima kan? Allah kata fa'arsalna alaihim tufan. Allah hantar tufan pula. Tufan ni maksudnya bah yang sangat besar. Lebih daripada banjir yang berlaku di negara kita sekarang ni dan yang sebelum ni. Tengok tak? Dia terbalik tau. Terbalik. Kalau sebelum ni musim kemarau, air tak ada. Kering kontang musim kemarau. Disebabkan musim kemarau, hasil buah-buahan itu menjadi kurang. Nampak tak perkaitan dia? Kali ni Allah hantar pula air yang berlebih-lebihan pula. Nampak tak lawan dia? Kalau sebelum ni air tak ada air dah. Musim kemarau. Tapi kali ni Allah hantar taufan. Allah hantar taufan ni apa? Air yang berlebihan. Nampak tak? Kan? So kalau air terlampau lebih akan memberi kesan kepada apa? Juga boleh merosakkan tanaman. Nampak tak? Ni macam kita lah. Macam isu netizen yang kadang-kadang lupa kepada Allah ni. Ya, yang kadang-kadang mulut tak makan saman ni kan. Ingat tak? Waktu kita tahun 2021 ni banyak dugaan di negeri Lembah Kelangan, Selangor kan. Waktu air tak ada, hampa maki orang. Betul katakan. Air tak ada ni kenapa ni, gini. Sekali Allah hantar air yang lebih-lebih pula, nak cakap apa pula?
Faham tak maksud saya? Ya, kadang-kadang kita tak perasan waktu air dulu ada 2-3 hari seminggu kita maki orang ni, kita sekian-sekian cari salah orang ni, sekali Allah hantar air lebih-lebih pula. Contoh kita tidak hukum siapa-siapa, tapi kita nak sebut bahawa Allah Ta'ala ni dia boleh keringkan air, dia boleh bagi air yang lebih. Telah berlaku pada zaman Firaun. Okey. Jadi ini nombor berapa ni? Ini nombor berapa kejap? Ni dah jadi nombor berapa tadi ni? Ini nombor berapa ni? 5 kan? Ini nombor 6. Ini nombor 7. Taufan. Tuan-tuan bayangkan tak? Kita dapat menghayati kan, sebab banjir yang berlaku ni kita fahamkan berlaku, kesian pada semoga Allah beri rahmat kepada sahabat-sahabat kita yang ditimpa dengan isu banjir kan. Kita dapati kan. Bayangkan kalau zaman Firaun dulu. Kan zaman Firaun berlaku taufan yang sangat besar. Jadi kita dapat bayangkan sedikit macam manalah kalaulah Firaun ni Tuhan, kenapa Allah timpa dia taufan? Nak menunjukkan dia bukan Tuhan. Okey. Lepas tu Allah hantar apa kat mereka nombor 8? Allah hantar kat mereka belalang. Kalau belalang datang, dia juga merosakkan tanaman. Kena ingat tu. Semua tu berkaitan dengan tanaman juga. Nombor 8. Lepas tu Allah hantar apa? Wal qummal. Allah hantar kutu. Kutu tu kita jangan duk faham kutu atas kepala kita tu je. Kita duk faham kutu atas kepala. Tapi qummal ni adalah macam serangga-serangga yang boleh merosakkan tanaman sebenarnya juga. Kutu dah jadi nombor berapa? Nombor 9. Apa pasal nombor 9 pula? 4, 5, 6. Tak Ustaz, yang tadi tu musim kemarau dan kekurangan buah-buahan tu dah. Betul. Minta maaf, saya tertukar tadi. Ni nombor 3 lah. Ni nombor 4. Okey, nombor 4. Ni nombor 5. Okey, ni nombor 6. Ni nombor 7. Tinggal lagi 2 kan daripada 9 kan. Wadhafadi'. Wadhafadi' ni katak. Katak ni jadi nombor 8. Nombor 9 ni sebenarnya adalah wadam, iaitu darah. Iaitu katak dan juga darah. Darah. So ada beza sikit dengan ulasan Ibnu Kathir. Kalau Ibnu Kathir dia masuk belah laut tu. Tapi kalau kita belajar belah laut tu, sebenarnya ialah khilaf ulama lah. Dia beza dekat sini je. Ada para ulama dia memasukkan kekurangan buah-buahan adalah mukjizat yang salah satu daripada 9. Ada para ulama dia tak masukkan ni. Dia ambil isu laut yang terbelah. Laut yang terbelah. Ada beza kat situ je lah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allah je maha mengetahui. Nampak tak? Kat sini Okey. Allah hantar 77 ni pada ayat nombor 133 ni untuk apa? Allah kata ayatin. Sama tak macam ayatina? Sama je. Jadi kita dapat je lah, ayat tadi tu kaitan dengan 9 perkara tadi. Mufassalatin sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka Firaun dengan kaumnya, dengan pembesar-pembesarnya, mereka insaf tak? Allah kata fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Namun mereka tetap menjadi takbur dan menjadi orang yang derhaka. Okey, kita selesai ayat 45. Dah jelas? Okey, kita pergi kepada ayat nombor 46. Okey. Ayat 46 ni Allah menerangkan. Allah hantar Nabi Musa, Allah hantar saudara Nabi Musa Harun dengan dibekalkan ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang membuktikan Allah berkuasa, nak hantar dekat siapa?
ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Allah nak hantar kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fir'aun saja ke? Tak. Para pembesarnya wa mala'ihi. Wa mala'ihi. Allah hantar kepada Fir'aun dan para pembesar dia. Para pembesar dia, yang utama siapa nama dia? Yang utama. Namanya adalah Haman. Seorang lagi siapa pembesar Fir'aun? Seorang lagi. Qarun. 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 Selalu dipasangkan Qarun. Lalu mereka buat apa? Maka mereka menentang. Menentang tu mereka tak percaya, mereka tuduh Nabi Musa ni macam-macam. Okey, mereka tak terima walaupun dah melihat mukjizat-mukjizat tu. Mereka menentang dengan takbur. Takbur ni sombong lah. Mereka tak terima benda tu. Walaupun mereka nampak dengan mata mereka. Jelas ini bukan sihir ni. Ini memang pelik ni. Tapi sebab mereka takbur, mereka menolak dakwah Nabi Musa. Walaupun dikemukakan tongkat, dikemukakan tangan yang boleh berubah menjadi ni. Lepas tu bawa 99 tanda tadi pun takbur. Dan mereka menjadi kaum yang meninggi diri. Bahkan mereka mempelekehkan Nabi Musa. Musa ni, dia kan kumpulan manusia yang kami hina, yang jadi hamba, macam-macam. Okey, itu Allah Ta'ala cerita. Lepas tu ayat 47, Allah menyebutkan apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun. Mereka mengatakan, faqalu, mereka berkata. Fir'aun dengan para pembesarnya berkata kepada Musa dengan Harun, anu'minu li basyaraini mithlana, patut ke kita nak beriman kepada dua manusia macam kita, wa qaumuhuma lana abidun, sedangkan kaum mereka tu menjadi orang suruhan kita. Kalau kita baca abidun ni akan membawa makna hamba-hamba. Jadi Fir'aun dengan pembesar dia ni ada dua perkara. Perkara pertama, mereka menolak Nabi Musa, dakwah Nabi Musa dengan Harun ni. Isu tentang apa? Isu tentang Rasul itu kenapa dia manusia? Kenapa dia manusia? Yang kedua, isu kedua, mereka merendah-rendahkan darjat Nabi Allah Musa dengan Nabi Harun. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dan Harun tu adalah Bani Israel. Dan Bani Israel itu di zaman Fir'aun adalah orang suruhan, hamba abdi kepada kaumnya Fir'aun. Mereka tak nak terima sebab mereka belagak dengan pangkat mereka, dengan kedudukan mereka. Mereka tak nak dengar orang-orang yang low class, tak nak. Siapa dia ni? Kan? Okay. Kalau kita lihat dalam ayat lain, kita akan dapat jawapan yang lebih sama jugalah. Apa yang Fir'aun telah buat kepada Bani Israel. Dekat sini adalah contoh yang surah Syu'ara ayat 22, Nabi Musa dia cakap ni waktu Fir'aun cakap dekat dia, "Hey Musa, hang tak kenang budi ke? Kan? Hang ni kan duduk rumah aku dulu. Aku yang jaga daripada kecil sampai hang ni membesar." Sekian-sekianlah, ada panjang cerita dia. Lepas tu Nabi Musa pun jawab. Dia kata, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an
'abadta bani Israel, budimu memeliharaku yang engkau bangkit-bangkitkan itu adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan Bani Israel. Dekat sini kita jumpa memang kaum Bani Israel telah dijadikan sebagai apa? Sebagai buruh pasaan, kita panggil. Mereka dinafikan hak-hak mereka pada zaman Firaun. Okey. Lepas tu ayat 48 Allah Ta'ala menyebutkan kesimpulannya. Mereka buat apa? Fakadzabuhuma. Oleh itu mereka pun mendustakan kedua-duanya. Firaun dengan pembesar-pembesar dia tak terima apa pun ajakan daripada Musa dengan Harun. Tak percaya mereka berdua itu adalah utusan Allah. Mereka tak percaya mukjizat yang Nabi Musa telah paparkan itu adalah benar-benar dari Allah. Bahkan mereka mengatakan Nabi Musa itu adalah apa? Nabi Musa ini adalah pembohong dan tukang sihir. Setelah Firaun dan pembesar-pembesar dia menolak Nabi Musa, lalu Allah jadikan mereka fakanu minal muhlakin. Lalu jadilah mereka sebahagian daripada orang yang dibinasakan. Jadi ringkas je Suratul Mukminun ni pasal kita Nabi Musa. Akhirnya Firaun dengan para pembesar dia adalah sebahagian daripada ramai-ramai orang yang Allah telah binasakan. Seolah-olah ayatnya membawa maksud dalam ramai-ramai umat yang Allah binasakan, Firaunlah di antaranya dan pembesar-pembesarnya. Okey. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut binasa dengan peristiwa apa. Kalau kita rujuk ayat lain, Firaun dengan para pembesarnya binasa sebab apa? Binasa disebabkan tenggelam. Mereka tenggelam. Mereka mati lemas, tenggelam di dalam lautan. Bayangkan, kita sangat bersipati dengan ada beberapa sahabat-sahabat kita yang meninggal ketika bah kan. Di tempat saya lah tu Bentong tu. Celek di Bentong kan, masih tak jumpa jenazahnya ada kan. Tenggelam dengan air dengan air hujan, dengan banjir. Bayangkan macam mana Firaun tenggelam dengan lautan merah yang besar. Pembesar-pembesarnya tenggelam. Kenapa Allah binasakan mereka dengan tenggelam? Kerana mereka fakadzabu huma, kerana mereka mendustakan kedua-dua Rasul itu. Tak percaya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi apa yang Allah paparkan ini menjadi pengajaran utama khususnya kepada orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah bagi tahu kepada kita semua. Allah mampu membinasakan mana-mana manusia kalau dia mendustakan ajaran para rasulnya. Kalau rasulnya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tunjuk ajar, kalau kita main-main, kita pelekeh-lekehkan, kita tak ambil kisah, maka kisah kebinasan Firaun ini boleh kembali. Allah jadikan. Jadi kita boleh baca dekat tafsir Al-Aisar, tafsiran dia mudah saja. Jadi kita terus pergi kepada ayat nombor 49, ayat terakhir bagi kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Harun.
Ayat 49 ni Allah mengatakan walaqad atayna Musa al-kitab. Dan sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan Musa al-kitab. Al-kitab tu apa? Kitab dekat situ maksudnya adalah Taurat. Okey. Kitab Taurat ni digunakan untuk apa? Apa fungsi Alkitab dekat sini? La'allahum yahtadun. Supaya mereka beroleh apa? Beroleh petunjuk. Okey. Ayat 49 ni menunjukkan bila Nabi Musa dapat kitab Taurat. Selepas apa? Selepas Allah menenggelamkan siapa? Fir'aun dengan para pembesar dia. Sebab tu kalau kita tengok dekat carta, dekat kronologi tu, seperti yang saya kumpulkan, yang saya bentangkan. Sekejap Sekejap saya tunjukkan. Sekejap Saya nak tunjukkan yang tadi tu. Okey. Jadi, kalau kita tengok kisah tadi tu kan, kalau kita tengok carta kat sini. Okey, carta dekat sini. Okey, carta dekat sini. Ayat nombor 49 49 dia dekat fasa ni. Dia dekat fasa ni. Ni ayat 49 surah Al-Mu'minun. Okey, ayat tadi dia dekat fasa ni. Fasa ni. Kalau ayat nombor 44 tadi kan, duduk kat fasa ni lah. 45 sampai lah 48 kan. Duduk kat fasa ni. Fasa ni lah. Ni suratul Mu'minun. Tapi ayat 49 dia dah masuk sikit pada fasa yang keempat. Sebab apa? Sebab Taurat dapat dekat fasa ni. Taurat Nabi Musa dapat dekat fasa ni. Kalau siapa ikut faham kronologi kisah Nabi Musa tu, dia akan tahu cerita dia. Maknanya Taurat dapat kat gunung apa? Gunung Sina. Maksudnya Nabi Musa dia naik gunung Tursina 2 kali. Dia naik 2 kali. Kalau kali tu waktu bila? Kali pertama waktu ni. Waktu fasa 2. Kali pertama dekat waktu ni. First time dia naik kat sini. Waktu dia balik daripada Madian, balik pada rumah pak mentua dia 10 tahun, dia duduk kat situ. Dia nak balik kampung, tempat dia lahir Mesir. Dalam perjalanan itulah dia naik kat gunung Tursina. Ni kali pertama ni. Ada fasa ni lah. Masa fasa ni lah dia dapat tongkat. Dia bukan dapat tongkat yang sudah sedia Nabi Musa bawa tu, Allah tukarkan dia menjadi ular. Lepas tu dia dapat yang kedua apa? Tangan. Allah kata cuba hang seluk tangan tu dalam kocek baju tu. Tengok jadi apa? Keluar cahaya warna putih. Dekat sini tongkat tu. Okey. Kali kedua Nabi Musa dapat wahyu dekat fasa ni lah. Kali kedua, second times, dia dapat waktu Nabi Musa dekat fasa 3 ni Firaun dah tenggelam, mati dah. Mati Firaun ni. Dengan pembesar-pembesar dia dah tenggelam. Lepas watak Firaun mati, barulah masuk fasa Bani Israel. Dekat fasa ni lah Nabi Musa dia naik buat kali kedua selama berapa malam? 40 malam. Waktu Nabi Musa naik kat Gunung Tursina buat kali kedua nak dapat kitab Taurat itulah, selama 40 malam itulah Bani Israel telah sembah
patung lembu. Patung anak lembu. Patung tapi dia berbentuk anak lembu. Sembah anak patung anak lembu. Masa dia naik selama 40 malam tu. Jahat Bani Israel ni. Tak semualah, bukanlah jahat Bani Israel itu. Nabi Musa pun Bani Israel ya. Tapi maksudnya Bani Israel ini kalau kita belajar sangat degil. Siapa belajar dalam sejarah, Bani Israel sebenarnya selepas dia Firaun tenggelam kan, mereka dalam perjalanan nak bergerak tu mereka telah minta nak sembah patung. Siapa ikut dia akan tahu cerita dia. Bani Israel lepas dia berjaya seberang Laut Merah tu kan, Firaun dah tenggelam, maka dalam perjalanan mereka nak bergerak tu, mereka jumpa satu kampung. Mereka tengok kampung tu orang menyembah patung-patung. Mereka pun minta kat Musa, boleh tak kami nak sembah patung macam tu? Musa marah. Tak lama kemudian tu, Nabi Musa pun pergi naik Gunung Tursina buat kali kedua nak ambil kitab Taurat. Masa dia naik ke atas Gunung Tursina itulah, 40 malam itulah, Bani Israel telah menyembah patung anak lembu yang direka cipta oleh Samiri. Tengok Bani Israel. Macam mana mereka ni cepat berubah, tak sedar diri, lupa daratan. Lepas tu Nabi Musa balik, marah Bani Israel. Akhirnya halau As-Samiri. Habislah cerita tu. Panjanglah. Tetap ikuti. Kalau kita dah masuk siri yang ke-30. Panjang. Okay, ikuti dengan baik. Okey, jadi kita dah habis tadi dekat suratul Al-Mu'minun ayat nombor 49. Jadi Allah pun cerita, kami bagilah kat Musa tu kitab Taurat. Kitab Taurat tu untuk apa? La'allahum yahtadun, supaya mereka beroleh petunjuk. Okey, kita baca apa ulasan Syekh Jabir Al-Jazairi tentang ayat 49 ni dalam kitab Al-Aisar. Okey. Apa kata dia? Dikhususkan Nabi Musa diberikan Alkitab tanpa Nabi Harun, kerana ketika Nabi Musa diberikan kitab Taurat, Nabi Harun tak ada kat gunung tu. Nabi Harun bersama kaumnya Bani Israel. Sedangkan Musa pada ketika itu bersendirian di Gunung Tur ataupun Gunung Tursina untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Okey. Allah Ta'ala memberitahu bahawa setelah hancurnya Firaun dan diselamatkan Bani Israel, Nabi Musa dapat kitab Taurat oleh Allah supaya Bani Israel mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ini kerana mendapat petunjuk tu maksudnya kitab Taurat tu menunjukkan. Menunjukkan apa? Mana yang patut buat, mana yang tak patut buat. Okey. Ini kerana kitab itu mengandungi an-nur, cahaya, al-huda, petunjuk buat mereka. Ini adalah nikmat Allah dan tanda-tanda kebesarannya bagi makhluknya. Okey, habislah kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Okey, jelas. Okey. Secara umum. Okey. Tadi kita sebutkan kenapa dalam cerita susunan Al-Mu'minun ni Nabi Musa sebut nama dia. Kisah Nabi Harun sebut nama dia. Okey. Dalam bangsa dunia manusia ni, okey, kita fahamkan. Kita dah pernah sebut sebelum ni pun. Okey, kita ada bangsa apa? Agama apa? Islam. Agama apa lagi ada? Yahudi. Lagi ada agama apa? Kita ambil lah Nasrani kan? Okay, Nasrani. Okay, Nasrani Okay, Nasrani. Okay. Kenapa Allah Ta'ala banyak ulang-ulang kisah Nabi Musa?
Tahu kenapa? Antara sebab, contoh dah bisa dengar dah maklumat ni. Kerana apa? Kerana orang Yahudi, okey, dengan orang Nasrani, mereka mengiktiraf Nabi Musa. Faham tak? Nabi Musa. Tak, orang Islam, of course lah, Nabi Musa memang terima. Faham tak? Nabi Musa. Tapi orang Yahudi, mereka menolak kenabian Nabi Isa. Jadi kita akan baca ayat dia. Ayat nombor 50. Mereka tak terima Nabi Isa. Kalau orang Nasrani, mereka terima Nabi Isa, Isa of course lah, kan? Mereka terima juga Nabi Musa. Tapi orang Islam, Nabi Isa, terimalah kan. Jadi kenapa Allah sebut Musa? Kerana dalam Quran, kalau Allah sebut kisah Nabi Musa, dua-dua puak ni akan terima Musa. Jadi Musa ni dia boleh masuk kepada semua. Kalau Allah sebut Nabi Isa saja, dia ulang banyak kisah Nabi Isa. Di antara sebab dia, Nabi Isa ni adalah Rasul yang tak diterima oleh orang Yahudi. Orang Yahudi memang tak terima Nabi Isa ni sebagai Rasul. Rasul mereka, kan? Jadi orang Nasrani dia akan terkesan. Orang Islam sudah pastilah Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, kita menerima kenabian mereka. Itu di antara alasan kenapa banyak diulang kisah Nabi Musa. Kalau Musa dia dapat kitab, maka Nabi Muhammad dapat kitab tak? Dia dapat kitab juga. Jadi di sini di antara mesej dia. Nanti kelas minggu depan kita akan buat kesimpulan kisah-kisah tersebut. Ya, kita akan buat kesimpulan dekat mana persamaan dan dekat mana dia punya tujuan utama daripada kisah-kisah itu. Itu pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey. Kemudian barulah kita masuk kisah Nabi apa? Kisah Nabi Isa. Tapi kisah Nabi Isa ni, nota tu saya ada baru masuk dalam link tu. Nanti tengok dekat link. Kita nak masuk Nabi terakhir dah ni. Satu ayat je. Nabi Isa alaihi salam. Satu ayat je. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 50. Ayat nombor 50. Kalau kita tengok kan, tengok bentuk cara Allah Ta'ala cerita Sat kat sini. Sekejap. Okay. Nabi Isa ni, Allah letak kisah Nabi Musa lah. Okay, ni betul lah cerita dia. Okay. Isa ya. Sekejap ya. Okay, ayat 50. Tuan-tuan dapat tak nota tu? Nota tu mudah je, dia ayat je. Satu ayat je. Kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Okay. Nabi Isa ni, Allah Ta'ala nak paparkan pada ayat 50 ni, dia tak berkaitan dengan penolakan umat dia kepada Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa ni Allah selitkan pada ayat 50 ni dalam suratul Mu'minin, nak dikaitkan kisah dia dengan emak dia. Okay, kita baca ayat dia. وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ, dan kami jadikan Isa anak lelaki Maryam. Okey, anak lelaki Maryam, wa ummahu, serta emak dia tu iaitu Maryam, ayatan, sebagai bukti, sebagai satu bukti. Dapat tak perkataan ayatam? Kalau banyak ayatan, dia akan jadi ayat. Okay, fahami baik-baik mesej di sebalik penyebutan kisah Nabi Isa ni. Okey. Okay, Allah kata, dan kami telah jadikan anak lelaki Maryam. Siapa dia?
tentulah Nabi Isa. Serta emak dia itu, wa ummahu, emak dia itu ayatan, sebagai bukti. Okey. Okay, sebagai bukti. Lepas tu Allah kata wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararim wa ma'in. Dan kami telah menempatkan kedua-duanya. Wa awaynahuma, menempatkan kedua-duanya. Kedua-duanya tu siapanya tu? Nabi Isa, anak lelaki Maryam, dengan Maryam itu sendiri. Di mana rabwah, di tanah tinggi. Yang tanah tinggi itu sebagai apa? Dzata qararin, sebagai tempat tinggal yang ada apa? Yang ada tanaman, wa ma'in, dan mata air yang mengalir. Nanti kita bincang sekejap lagi. Tanah tinggi itu tanah tinggi mana? Cameron Highland ke? Tanah tinggi atau apa tanah tinggi kat sini? Rabwatin. Nanti kita kupas. Okey. Dia isu pentingnya pada ayat. Pada ayat. Okey, pada ayat. Nanti kita akan kupas lagi. Akan datang last sekali lah penutup dia. Dari sudut objektif peletakan kisah Nabi-Nabi ni. Okey. Kita belajar tadi kan, ayat ni fungsi untuk apa? Ayat ni sebagai ayat lah. Kalau kita nak tulis terjemah dekat sini, kita boleh jumpa dekat sini ayatan tu ayat lah. Maksudnya bukti. Menunjukkan apa? Allah tu berkuasa. Okey. Kalau tuan-tuan nak maklumat tambahan, saya tunjukkan sekejap. Mana nota Nabi Isa sekejap Saya nak tunjukkan tuan-tuan nota Nabi Isa. Sekejap. Saya dah buka dah tadi tu. Ni. Okay. Tuan-tuan nampak tak saya kongsikan nota Nabi Isa? Nampak tak tajuk tu? Teladan kisah Nabi Isa, nampak tak? Okey. Tentang begini. Okey, panjang kisah Nabi Isa ni. Saya dah tak perlu saya ceritakan panjang. Okey. Nabi Isa ni, okey. Tadi kita nak ambil Nabi Isa tadi Allah gelarkan dia siapa? Anak Maryam kan? Ibna Maryam kan? Anak lelaki Maryam. Tulis. Dalam Quran Allah ulang 23 kali disebut Isa anak lelaki Maryam. Isa anak lelaki Maryam. Diulang. Anak lelaki Maryam, anak lelaki Maryam, anak lelaki Maryam pada 23 kali di dalam Al-Quranul Karim. Sangat penting maklumat. Anak lelaki Maryam. Okey, contoh tadi tu kejap anak lelaki Maryam. Okey. Kenapa Allah selalu ulang 23 kali anak lelaki Maryam? Nak menunjukkan kepada apa tu sebenarnya? Nabi Isa bukan anak Tuhan, anak lelaki Maryam. Ya, dia adalah anak orang lah. Dia adalah anak orang itu adalah Maryam. Lepas tu dalam masa yang sama, nak menunjukkan kenapa dikaitkan dengan mak dia. Patutnya anak lelaki ada bapa lah kan. Kenapa diulang banyak kali anak lelaki Maryam? Nak menunjukkan Maryam ini kan merupakan bukti, ayat, tanda yang Allah itu boleh jadikan sesuatu zuriat itu tanpa ada bapa. Dua sudut lah. Seperti mana Kak Liza kongsi tadi tu, betul lah. Maksudnya, kenapa Allah ulang banyak kali putera Maryam nak menunjukkan bahawa Allah tu tidak beranak. Jadi, Isa tu sebenarnya adalah anak orang, anak Maryam. Dalam masa sama, kenapa dikaitkan dengan mak dia, Maryam?
nak menunjukkan dia tidak ada bapa. Dia tidak berbapa, nak menunjukkan itulah ayat. Menunjukkan Allah Ta'ala tu boleh berkuasa menciptakan manusia tanpa bapa. Okey, hanya dengan kun fayakun. Okey. Kemudian kita tengok jap ya. Okey, masih kemudianlah. Okey, kejap apa lagi maklumat saya nak kongsi kat sini. Tuan-tuan tak ada nota Nabi Isa kan? Pernah tak tuan-tuan ikut? Saya pernah buat tajuk Nabi Isa ni panjang dekat berapa siri. Okey, kejap. Okey, kita patah balik pada nota ni. Okay, sekarang kita duk bincang tentang apa maksud Allah menempatkan mereka berdua di tanah tinggi kat sini. Okay, kita baca dulu ulasan Ibnu Katsir. Mari tengok ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata, Allah Ta'ala berfirman seraya memberitahu tentang hamba dan rasulnya. Okey, Nabi Isa ni hamba Allah, tapi Nabi Isa ni juga adalah Rasul Allah, iaitu Isa putera Maryam alaihi wassalam, di mana dia iaitu Allah telah menjadikan kedua-duanya iaitu Nabi Isa dan mak dia sebagai salah satu tanda bagi umat manusia, yakni sebagai hujah yang pasti atas ni jawapan dia. Ayat tadi tu apa? Apa makna ayat? Maksudnya nak menunjukkan kekuasaan Allah melakukan apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Kan? Ayat tu kalau kata wa ummahu ayatan, sebagai bukti. Bukti apa? Allah nak tunjukkan Maryam dengan mak dia ni pasal bukti apa? Inilah jawapan dia, Ustaz Ibnu Katsir. Sebagai bukti kekuasaan Allah untuk melakukan apa saja yang dia nak buat. Dia telah menciptakan Adam tanpa bapa, tanpa ibu. Allah juga menciptakan Hawa dari seorang lelaki tanpa seorang perempuan. Kemudian Allah menciptakan Isa dari bukan seorang ni, seorang. Maafkan saya, tertinggal huruf O kat situ. Ya, okey. Dari seorang perempuan tanpa lelaki. Macam tu juga Allah boleh menciptakan manusia yang lain melalui seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi daripada ulasan Ibnu Katsir ni yang kita nak ambil tentang apa makna ayat dekat sini adalah untuk ni lah kekuasaan Allah. Okey. Kenapa orang beriman perlu didedahkan mengambil tahu tentang ayat ataupun ayat. Itu nanti kita akan bincangkan lebih lanjut insya-Allah pada minggu depan, kesimpulan daripada kisah ini. Okey. Bukan kisah ni saja, kisah-kisah yang sebelum ni. Jadi dekat sini ni saya minta tuan-tuan tulis apa makna tempat tinggi. Okey, tanah tinggi. Siapa dalam Quran terjemahan dia ada terjemahkan tempat tinggi tu apa? Ada tak? Siapa tahu? Roboh ni maksudnya apa? Roboh. Okey. Tulis tempat yang tenang, rendang dan banyak buah-buahan. Oh, itu apa? Terjemahan ke dalam tafsiran? Terjemahan di bulan kurungan. Oh, itu terjemahan apa tu? Terjemahan kitab apa tu? Tak, kitab Quran terjemahan biasa. Penerbit apa penerbit? Al-Humairah ni ke penerbit mana? Penerbit mana lah? Indonesia. Tak sini Malaysia. Yang ada tagging tu ke? Tak tagging sendiri. Okey. Karya Bestari Ustaz. Oh, Karya Bestari. Oh, Humairah. Okey, tak apa. Karya Bestari pun semua Indon tu. Dia beli hak cipta. Okey, tak apa. Roboh kat sini, roboh ni kalau ikut Ibnu Katsir yang pasti dia dia al-makanul murtafi', iaitu tempat yang tinggi. Yang tempat tinggi tu dia dikelilingi oleh sesuatu. Faham tak maksudnya?
dia adalah tempat tinggi, tempat tu tinggi tapi dikelilingi. Ada benda yang keliling dia. Kata Ibn Tabari, al-makanul murtafi'i minal ardi ala ma hawla. Dia kata satu tempat yang tinggi daripada bumi yang dikelilingi. Dikelilingi ni, kalau ikut Ibnu Katsir, dia kata sifat dia, ingat, dia tempat tinggi, okey, yang mana dikelilingi. Itu yang ada terjemahan, dia buat terjemah, dia dikelilingi dengan mata air, ada air yang keliling dia. Cuma tak disebutkan macam, tak disebutkan spesifik tempat tu dekat mana sebenarnya. Okey. Dia khilaf ulama. Okey. Ada ulama kata dia duduk dekat Palestin. Dia panggil Ramlah. Kan ada tempat kan? Dia adalah di Ramlah di Palestin. Ada yang kata dia dekat Syria, Damsyik. Ada yang kata dia berada di Baitul Maqdis. Ketiga-tiga pendapat tu kalau ikut Abu Hurairah dalam tafsir Tabari, dia adalah Ramlatu fi Palestin. Dia tempat nama Ramlah dekat Palestin. Kalau ikut Sa'id Al-Musayyib, dia kata itu adalah di Dimashq, Syria. Ada yang kata dia adalah Baitul Maqdis. Ini adalah pendapat Qatadah. Tetapi Al-Imam Al-Tabari juga merupakan seorang yang pakar dalam bidang sejarah ni. Dia tidak menyebutkan, dia tak pilih mana-mana pendapat. Cuma dia kata, kalau ma'in dekat sini kita belajarkan, wa ma'in, dia kata dia adalah air, kata ikut Ibnu Abbas, dia adalah air yang jari, yang mengalir. Dia air mengalir. Maksudnya dekat Rabuah tu, tempat tu dia ada air yang mengalir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi dekat mana tempat tinggi ni? Waktu bila? Okey, ada tak diterangkan waktu tinggi ni waktu bila ditempatkan tu? Setelah bersalin ke tanah tinggi yang datar? Okey, banyak padang-padang rumput dan sumber air yang bersih mengalir. Betul. Kalau tengok dekat dalam tu, dia kata tanah tinggi yang datar. Okey, betul. Dia kawasan tanah tinggi, memang dia ada tanam-tanaman dan ada mata air yang mengalir. Cuma tempat tu kat mana, iaitu khilaf ulama. Kita tak dapat nak pastikan sebab ada kata di Damsyik, ada kata di Baitul Maqdis. Al-Imam Al-Tabari tidak memilih antara mana-mana pendapat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Sekejap kita dah habis dah. Sekejap. Maryam. Sekejap. Okey, tak apa. Nanti kita pergi kepada perbincangan lagi lanjut. Okey, itu saja. Kita dah habis ya sampai ayat 50. Okey. Nanti kita baca pengajaran ni pada minggu depan. Ya, dengan kita buat kesimpulan dia, lepas tu habis kita akan masuk pada ayat baru. Ayat baru ni dia bukan kisah dah. Ayat baru ni dia Allah Ta'ala nak sebut tentang hukum makan minum. Ya Allah perintah kepada para Rasul. Ayat baru ni nanti kita akan belajar ciri-ciri orang beriman yang lain. Nanti kita akan jumpa dekat ayat nombor 57 nanti ya. Dekat ayat 57 kita akan jumpa. Okey. Ataupun sekejap. Tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan tak yang boleh saya jawab? Ada apa-apa nak kongsi pun boleh. Silakan. Ada tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Ustaz, nak tanya sikit boleh? Sebab kat sini macam confuse sikit. Bani Israel di semasa pemerintahan Fir'aun tu daripada keturunan Nabi mana Ustaz ya?
apa? Oh, gini. Kalau kau ingat minggu lepas tu, Bani Israel kan, Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf kan dia berada di Mesir. Okey. Dia berada di Mesir. Maknanya Bani Israel yang berada di Mesir itu adalah daripada susur galur Nabi Allah Yaqub lah. Sebab Nabi Allah kan, kita ingat tak kita belajar minggu lepas yang kita buat kronologi susunan tu kan? Ya, betul. Ada. Maknanya sebelum Nabi Musa, dia ada zaman Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Ya. Sebab Nabi Yaqub tu, dia itu memang Bani Israel. Ada tak nota pasal Nabi Yaqub? Tak ada. Saya kena tunjuk jugalah benda tu sikit je. Jadi nak menjawab soalan akak tu, kejap Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Oh, dia dekat nota lain. Sekejap. Minggu lepas Ustaz terang sikit je pasal ayat, daripada ayat 42 tu dia punya apa tu? Daripada Nabi Hud sampai Nabi Yaqub, Yusuf dan Nabi Musa. Ustaz cerita tu lah ayat sambungan daripada ayat 42 tu, umat-umat yang lain tu. Soleh, Ibrahim, daripada Ibrahim ada Ismail dan Ishak, Nabi Yaqub, Yusuf, Musa. Okey, betul lah. Tepat betul. Okey, macam ni. Siapa, kejap. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan nampak tak nota ni? 100 teladan kisah Nabi Yusuf. Tuan-tuan nota ada tuan-tuan ambil kat situ. Banyak maklumat lucu. Okey. Nampak tak nota 1 teladan Nabi Yusuf ni? Yang ni kita dah tamat dah lah. Lama dah. Okey. Dekat nota ni nanti, kita akan tengok latar belakang Nabi Allah Yaqub. Sebab jawapan akak adalah, kalau nak dapat jawapan Bani Israel dekat Mesir tu, mereka ni keturunan siapa, maka dia berkaitan dengan Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab tengok dekat sini. Okey. Nabi Yaqub, dialah Allah panggil Israel dalam Quran. Nabi Yaqub ada 12 anak kan? Termasuk Yusuf dan 11 anak lelaki lain. Betul? 12 kan? Okey. Nabi Yaqub dialah Israel. Okey. Dialah Israel. Keturunan dia Bani. Jadi Nabi Yusuf dengan 11 orang anak dia, 12 orang lah. Mereka ni lah Bani Israel batch yang pertama. Mereka lah Bani Israel yang pertama. Okey, kalau orang tanya dalil, mana dalil kata Nabi Yaqub tu Israel? Tengok kat sini. Okey. Rujuk surah Ali Imran. Okey, ambil ayat 93. Muka surat 62. Ali Imran ayat 93, muka surat nombor 62, kita akan jumpa Allah Taala kata Yaqub tu siapa? Allah kata tentang Yaqub lah. Allah kata kullu ta'ami kana hilal li bani Israil illa ma harrama Israil. Okey, segala jenis makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Israel dekat sini adalah Yaqub. Okey. Tengok satu lagi surah Maryam ayat 58, ayat nombor 58, muka surat 109, kita akan jumpa perkataan Israel sekali lagi. Nampak tak disebut Israel? Dekat sini Allah kata wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Okey. Wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil ini kembali kepada Nabi apa? Kembali kepada Nabi Yaqub. Okey, dapat tak ayat tadi tu? Dapat ya? Israil ni Nabi Yaqub. Okey, jadi kalau Bani Israil maknanya keturunan Nabi Yaqub. Okey, jelas kat situ. Okey. Kalau kita belajar susur galur, jadi kat sini kita kata Israel adalah Nabi Yaqub. So, Bani Israel yang pertama adalah 12 anak Nabi Yaqub. Okey. Kalau kita tengok Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, anak siapa? Kalau kita baca dalam hadis Nabi,
Nabi kata apa? Nabi kata Yusuf anak lelaki Yaqub. Yaqub anak lelaki Ishaq. Ishaq adalah anak lelaki kepada Ibrahim. Okey. Kita tahu dalam sejarah, okey, asal-asal, okey, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dengan 11 adik-beradik dia mula-mula duduk kat mana? Dia duduk di salah satu pendalaman di Palestin. Dia bukan duduk kat kota bandar, dia duduk dekat Quran panggil Al-Badwi. Satu kawasan pendalaman, ulu lah, dekat Palestin. Jawapan dia kat Palestin. Dalil dia buka surah Yusuf ayat 100. Okey, buka surat 247, kita akan jumpa Yusuf cakap apa dekat bapa dia. Okay, ingat ya, Nabi Yusuf kan, ni cerita dia ni. Nah. Kita ikut Nabi Yusuf ni banyak adegan yang kita dah buat lah. Kejap. Okey, macam ni. Kalau kita baca ayat nombor 100, Nabi Yusuf memang sebut. Dia kata ayah kita ni duduk kat mana dulu, Palestin kan? Ketika mana tengok dia cakap apa? Dia kata waja'a bikum minal badwi. Tu yang orang sebut Arab Badui tu. Badui ni maknanya pendalaman. Nabi Yusuf ketika dia dapat jumpa semula bapa dia Yaqub kan, dia cakap ayah, dia kata Allah telah bawa engkau ayah ke datang kat sini daripada pendalaman. Maknanya Nabi Yusuf ni dia bapa asal kampung dia adalah Palestin. Di mana tempat spesifik enggak tahu. Quran hanya kata pendalaman di Palestin. Okey, jadi kalau tengok babak lah panjang cerita dia. Mungkin saya akan buat pusingan kedua kot kisah 100 faedah Nabi Yusuf ni. Okey, kita tengok macam nota. Sekejap ya. Okey, dia ada, boleh tak faham dia macam ni? Mana dia punya ni? Panjang ni sebenarnya. Sekejap saya ada lebih kurang berapa slide ni? Berapa ratus ni? Sekejap Allahumma salli wa sallim ala nabi. Mana dia punya video ni? Siap saya tengok yang pendek-pendek. Tak jumpa dah, hilang dah. Okey, tak apalah. Jadi jawapan dia macam ni je Kak. Jawapan dia mudah ni. Bani Israel adalah 12 orang anak Nabi apa? Nabi Yaqub kan? Kan mereka mula-mula duduk kat mana? Palestin kan? Okey. Dia nak tahu kenapa duduk kat Palestin, dia kena rujuk kisah Nabi Ishaq dengan Nabi Ibrahim lah. Okey. Apabila Yusuf dibuang, kan orang beli dia kan? Kan orang beli dia, lepas tu pembesar Mesir kan beli dia. Dia pun duduk kat rumah siapa? Orang kata rumah Zulaiha tu kan dekat Mesir. Masa dekat Mesir tu, kan dia dapat duduk Mesir. Kan? Lepas tu, kan Nabi Yusuf dia ajak ayah dia, dia ajak mak dia, dia ajak adik-beradik dia pergi mana? Datang dekat Mesir kan? Apabila berada kat Mesir, kat situlah cerita dia bermulanya penempatan perkembangan Bani Israel di Mesir. Okey, tapi ingat Nabi Yusuf tu dia bukan penduduk Mesir ya. Ingat tak? Nabi Yusuf dia adalah penduduk yang orang beli dia. Kan dia kan orang Al-Aziz beli dia. Tapi penduduk dekat Mesir tu orang lain, seolah-olah macam Nabi Yusuf ni dia adalah dia seperti orang yang dapat kewarganegaraan Mesir lah contoh dia. Tapi dia bukan orang Mesir. Faham? Jadi dekat Mesir itulah ada rakyat Mesir. Itu dia panggil Qibti tu. Lama-lama muncullah raja yang digelar Firaun. Tapi Nabi Yusuf tu memang tak ada dah. Okey. Masa itulah keturunan Bani Israel membesar di Mesir. Kalau macam kita ni, macam kita contoh ada foreigner datang kat Malaysia, lama duduk Malaysia. Jadi dia pun keluar zuriat. Zuriat campur-campur lah. Contohnya. Jadi Bani Israel dekat Mesir tu, mereka adalah zuriat daripada keturunan Nabi Yaqub lah. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub berkembang. Tu yang faham tu cerita dia. Tapi kalau nak tahu cerita lebih lanjut, kena ambil kisah Ibrahim lah. Nantilah insya-Allah ada peluang, nanti saya bantu memahami
satu fasa kepada satu fasa. Wallahu ta'ala alam. Okey Kak. Terima kasih Ustaz. Kak ada dengar fakta lain? Tak ada. Dengar juga, tapi betul lah kisah dia sebenarnya benda yang sama lah, cuma lagi Kak Syida macam Ustaz punya explanation tu lagi detail lah daripada penempatan tu. Dia maksudnya mengambil masa yang lama lah akhirnya kan nak dapatkan Bani Israel di Mesir tu kan, bukan setakat Nabi Yusuf. Mungkin untuk Nabi Yusuf tu untuk sampai ke Nabi Musa tu orang kata berkurun juga lah kan. Ya, dia panjang. Kalau nak tahu lagi lanjut, adakah waktu Nabi Yusuf tu dia duduk kat Mesir tu lama, adakah penduduk Mesir beriman? Jawapannya nak tahu cerita tu kena rujuk dalam surah Ghafir, kisah seorang ahli keluarga Firaun yang beriman. Kalau siapa boleh faham cerita dalam masa Firaun nak bunuh Nabi Musa, ada seorang lelaki daripada keluarga Firaun yang dia mempertahankan Musa. Waktu dia pertahankan Musa itulah lelaki itu telah mengungkit semula cerita penduduk Mesir tu dia buat apa masa Nabi Yusuf datang kat Mesir tu. Dekat situ ada jawapan dia. Maknanya Bani Israel itu memang daripada zuriat, daripada keturunan Yusuf tu lah. Cerita dia panjang. Cuma Al-Quran tidak menceritakan masa Nabi Yusuf duduk kat Mesir tu, zuriat dia berkembang macam mana, Quran tidak menceritakan. Cuma terus muncul kisah Nabi apa? Kisah Nabi Musa. Kita belajar kisah Musa tu, dia lahir kat Mesir sebab apa? Sebab yang kisah mak dia tu salin kan. Macam itulah. Watak Musa tu dia muncul kat situ. Kalau watak Harun, dia muncul dekat Mesir lah. Itu yang daripada Mesir, Musa melarikan diri dekat Madian. Yang dia kahwin, pak dia kata mahar dia berapa tahun, dia 10 tahun. Dia lari kat Madian. Lepas lari kat Madian, dia masuk balik Mesir. Dekat Mesir, dia bawa lari Bani Israel, keluar daripada Mesir. Tu dia pergi Palestin. Nanti kita akan ceritalah panjang lebar. InsyaAllah. Wa iyyakum. Okey Kak, silakan kita tangguhkan kisah kita pada pagi ni. Ustaz, tu ada soalan dekat chat. Ada soalan kat chat. Soalan apa tu nak tanya tu? Tu dia tanya bagaimana 7 mukjizat itu dikaitkan dengan Nabi Musa melalui peristiwa apa ya? Melalui peristiwa apa? Okey. Begini. Ada ikut tak tadi yang puan bertanya ni? Tadi kita dah sebut dah. 7. Okey. Dikaitkan dengan peristiwa apa tu? Maksud dia apa tu? Saya kurang jelas sebenarnya. Maksud peristiwa apa tu? Maksudnya apa tu? Maksud dia apa? Terangkan sekejap. Maksud dia apa? Faham tak maksud saya? Soalan saya faham tak? Okey, maksud dia macam ni lah. Okey, begini. Sebenarnya, 2 je mukjizat yang utama. Ada 2 je mukjizat utama. Dia sebenarnya tongkat dengan tangan. Okey, tongkat dengan tangan. Kenapa ulama kata di 2 tu je mukjizat sebenarnya? Yang 7 lagi tu dia tidaklah seperti mukjizat. Sebab apa? Sebab 2 tangan, tongkat dengan tangan tu ada orang nak lawan. Ahli sihir lawan. Itu dia panggil mukjizat. Okey, macam ni. Mudah cerita macam ni. Tongkat yang tukar jadi ular, tangan yang keluar cahaya tu digunakan ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun dan berhadapan dengan ahli sihir. Satu Mesir tu dipanggil berkumpul. Itu cerita dia. Tetapi yang macam taufan, yang macam kemarau, kekurangan tanaman, katak, taufan semua tu, itu peristiwa setelah
ahli sihir dah mati, ahli sihir dah beriman pada Musa, ataupun mudah dia 5 mukjizat tadi tu, yang last 7 tu digunakan di saat-saat akhir sebelum Nabi Musa nak dikejar, sebelum Nabi Musa nak keluar bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Itu saya boleh sebut ikan yang macam tu. Jelas tak? Kat situ. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Ada soalan? Tak ada lah, tak ada, kita tutup lah. Dah lewat dah ni Ustaz, dah 11.54 dah pun. Kita mula awal tadi kan. Jadi jazakumullahu khair Ustaz dan semua peserta. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.